Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala kita berkumpul lagi. InsyaAllah menyambung kelas mengajar kita berkenaan dengan bahasa Arab yang memahami Quran, di mana kita saya sebenarnya bukan tak dengar tadi. Sebenarnya saya terperlahankan suara. Jadi bila admin cakap saya tak dengar. Bukan sebab silap ni. Jadi insya-Allah okey. Okay, baik. Jadi kita alhamdulillah kita jumpa hari tu, kita ambil suratul Kahfi ayat 9 sampai 26 kita bincangkan dan ambil pengertian juga lafaz-lafaz yang daripada surah tersebut, dan kita bincangkan juga berkenaan dengan dua benda yang kita dah belajar, itu tentang kata ganti nama dan juga huruf jar. Kata ganti nama yang huruf jar yang kita belajar benda tu. Okay, jadi hari ni insya-Allah kita akan sambung pada buku sebenarnya buku belajar sendiri, tapi saya tahu orang tak belajar sendiri. Okey, so kita habis itu last sekali, alhamdulillah. Kita dah ambil sampai muka surat entah. Last kali kita ambil itu kita suruh maksud 6. Kita suruh supaya semua buat sendirilah, cantumkan di antara kalimat din, kaum dan juga kaul, kaum, hayah, amr tu, yaum, cantumkan dengan kata ganti nama. Macam kalau cantum macam din jadi dinuhu, din jadi dinuhu, kaum jadi kaumuhu, qaul jadi qauluhu, hayah hayatuhu, amrun amruhu, yaumun yaumuhu. Itu hum yaumuhum kan. Amruhum hayatuhum qauluhum qaumuhum dinuhum. Jadi juga kan, dinuha qaumuha qauluha hayatuha amruha yaumuha. Anta dinuka qaumuka qauluka hayatuka amruka yaumuka. Soalan kan, kalau saya dini qaumi qauli hayati amri yaumi. Itu sebetul benda yang sepatutnya kita dah terbiasakan gunakan. InsyaAllah jadi mudah bila kita dengar daripada Al-Quran Karim, kita akan boleh faham dengan cepat. Baik. Ini kita ambil walaupun buku ni saya kata buku belajar sendiri, tapi kena kita belajar kenal juga. Semua kita tengok Baik. Biasa kalau tak beritahu ni kan tak tahu. Baik. Dalam bahasa Arab dia ada dipanggil isim mausul. Isim mausul ni dia sebenarnya dia menggabungkan ataupun menghubungkan di antara dua frasa dalam bahasa Arab, yang mana dua frasa tadi dia ayat yang berbeza digabungkan sekali tentang satu benda yang sama. Contoh macam saya makan, dan saya makan nasi. Nasi itu sedap. So nasi yang saya makan itu sedap. So jadi kalimah nasi itu sedap dengan saya makan nasi digabungkan dengan kalimah yang. Dia kalau bahasa Inggeris kalimah digunakan that lah. Atau kalau singular, kalau banyak those. Okay, macam biasa sebenarnya kalau kita lihat kalimah dalam bahasa Arab ni sebenarnya dia ada single, dual, plural, masculine, feminine. Satu, dua, ramai, lelaki perempuan. Dan lelaki, lepas tu satu, dua, ramai perempuan. Normally macam tu. Dan itu sebab kenapa kata ganti nama kita ada 6. Kata ganti nama diri yang orang third person 6. Kata ganti nama bagi second person pun 6. Yang first person dia 2. Satu dan ramai. Tak ada beza lelaki perempuan. Tapi kalau dia kata orang kita sembang dengan dia, maka kita akan ada 1, 2 ramai lelaki perempuan. 1, 2 ramai lelaki, 1, 2 ramai perempuan. Dia akan ada dua set. Set. Macam tu bila kita kata tunjuk, nanti kita ambil kata sifat ke ataupun macam ni kata isim mausul. Okey. Kata penghubung sebenarnya. Dia penghubung di antara dua frasa. Macam saya bilang nasi itu sedap
saya makan nasi. Saya makan nasi itu. So nasi yang saya makan itu sedap kan. Yang tu. Dia jadi menyebabkan dua ayat tadi menjadi satu. Okey. Dan biasa kalau macam dalam Al-Quran Karim datang macam ni kan. Dia sebenarnya ada frasa awal yang bergabung dengan dia. Dia bukan tiba-tiba je. Sebab allazi kan. Allazi tu sahaja dia tidak memberikan maksud apa-apa. So dia kena gabung dengan yang sebelumnya. Kan? Jadi allazi orang yang lelaki Lepas tu allazina orang-orang yang perempuan. Kalau kalau dalam bahasa Arab, bahasa Inggeris the one lah. The one ataupun kalau objek bahasa that lah. That. Yang. Okey. So allazina those. Itu lebih mudah. Okay, macam biasa kita tengok sikit contoh kan, macam dia di ayat pertama tu surah An-Nas kan. The last surah in the Quran. Last surah in the Quran. Saya buka mushaf. Baik. Sebentar buka mushaf tu sekejap. Okey, kalau ikutkan kelas kita yang sebelum ni ada apa-apa soalan tak? Sebelum kita sambung. Kalau ada soalan sebelumnya, mungkin pada pengajian kita yang sebelum ni ada terlupa ada yang tak faham atau jelas, boleh tanya dululah sebelum kita sambung kepada tambah baru ni. Ada soalan? Saya buka ni masa. Okay. Saya share screen Kita nampak. So, bila kita kata bila kita sebutkan kami akan sebutkan ayat surah An-Nas sebelum kita masuk pada teks. Saya baca Di dalam surah An-Nas, bila Allah Taala beritahu kepada kita, dia bermula dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Qul, katakan hai Muhammad, a'udzu bi rabbin nas. A'udzu, aku berlindung. Bi rabbin nas, bi dengan rabbin nas, Tuhan bi rabbin nas, dengan Tuhan an-nas, manusia. Malikin nas, raja manusia, itu pemilik manusia. Ilahin nas, Tuhan sembahan manusia. Ilahin nas. So jadi Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. 3 attributes yang diberikan Allah Ta'ala, pentadbir pengurus manusia, raja pemilik manusia, dan yang terakhir adalah Tuhan sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas. Min syarri, daripada kejahatan. Min syarri, ada boleh buka Al-Quran. Sebenarnya nak nampak kan, tak nampak kan, tak tahu. Okey. So dia kata qul, katakanlah kan hai Muhammad, a'udzu bi rabbin nas. A'udzu, aku berlindung. Aku berlindung bi rabbin nas, bi dengan dia belajar Aku berlindung dengan rabbin nasi, rabbin nas, rabb tuan atau pentadbir, pengurus. Pasal kalimah rabb ni dia lebih bukan kepada masalah penciptaan semata-mata, bahkan lebih kepada maksud pentadbiran atau pengurusan. Dan rabbi rabbi, mendidik, mengasuh. Macam kita mengasuh budak kan. Macam tu Allah Ta'ala mengasuh kita, besarkan kita. Malikin nas, raja pemilik manusia ini. Ilahin nas, Tuhan sembahan manusia. Berlindung dengan Allah Ta'ala daripada apa? Min syarri al-waswasil khannas, daripada kejahatan. Min syarri, daripada kejahatan. Min syarri, dari kejahatan
waswas, perasaan ragu-ragu, al-khannas. Al-khannas. Yang al-khannas ni alladhi yang yuwaswisu fi sudurin nas, yang mewaswaskan dalam dada manusia. Minal jinnati, dari kalangan jin, minal jinnati, di kalangan jin, wan nasi, dan daripada manusia. So kat sini dengan jelas kita dapat lihat apa kalimah alladhi itu sebenarnya gabungan dua, kan? Kita minta kita minta perlindungan dengan Allah daripada waswas al-khannas. Syarri waswas, kejahatan waswas khannas. Sebenarnya al-khannas ni apa? Yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi kalimah kedua dia al-khannas, yuwaswisu fi sudurin nas. Al-khannas ni mewaswaskan dalam jiwa manusia. Kita minta perlindungan daripada kejahatan waswas khannas. Al-khannas ni dia mewaswaskan dalam jiwa manusia. Jadi dari kejahatan waswas al-khannas yang, nampak yang, jadi dia macam menggabungkan dua. Macam saya kata, saya makan nasi, nasi itu sedap. Nasi yang saya makan itu sedap. Nasi yang saya makan itu sedap. Yang tu. Kan I ate the rice, kan. The rice is tasty, kan. The rice that I ate is tasty. Maksudnya kalimah tu digabungkan, that tu. Kalau satu, that lah. Kalau banyak dia dos. So pasal bahasa Arab dia ada satu, dua, ramai, lelaki perempuan. Itu basic. Satu, dua, ramai, lelaki perempuan. Itulah asas yang menjadi tajuk. Jadi digabungkan di dua. Okey. Itu yang pertama. Okay. Kemudian alladzina. Kita alladzina hum an salatihim sahun. Surah Al-Ma'un dan ayat ayat ke 5, kan. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina, orang-orang yang, dia masih ada sambungan sebenarnya. Ada ayat sebelum dia. Dia tak boleh jadi pemula ayat. Dia tak jadi pemula ayat. Isim mausul ni, masa dia kalimah mausul tu dia menghubungkan. So dia mesti ada dua sentence. So dia mesti duduk tengah-tengah di antara yang pertama dan kedua. Ya. Jadi memang dalam permulaan ayat, tapi kalau kita kan ayat sebelumnya kita tengoklah, kita baca. Alladzina hum an salatihim sahun, surah Al-Ma'un, kita tengok. Surah Al-Ma'un. Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un. Okay, dia mula dengan kata ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Okey. Mula dari awal kita bismillahirrahmanirrahim. Al-ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ara'aita, adakah engkau nampak? Tidakkah engkau nampak? Alladzi, orang yang, alladzi, orang yang, the one that, yukadzibu bid-din, mendustakan terhadap agama, tak percaya terhadap agama. Fadzalika, maka itulah orang yang, alladzi, masih lagi, fadzalika, orang itu adalah orang yang yad'ul yatim, membiarkan anak yatim. Membiarkan anak yatim. Dia orang yang tak ada rasa responsibility terhadap masyarakat. Terhadap anak yatim tadi, walaupun anak yatim sebut kan, anak bangsa dia, anak daripada keluarga dia sendiri ke, anak kakak dia ke, anak abang dia ke, dia biarkan. Yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, wala dan tidaklah, yahuddu dia menggesa, dia menggalakkan untuk ta'am miskin, memberi makan orang-orang miskin. Terhadap makanan orang miskin, ini memberi makan terhadap orang miskin. Fawailul lil musallin, maka kecelakaanlah untuk orang-orang yang solat, namun alladzina hum, orang-orang yang hum, mereka
an salatihim, terhadap atau daripada solat mereka, daripada pelaksanaan solat mereka, sahun, lalai. Alladzina, yang mereka ni, hum, mereka, yuraun, menunjuk-nunjuk. Wa yamna'unal ma'un, dan mereka menghalang akan ma'un. Ma'un ni memberikan pinjaman barang-barang keperluan kepada orang lain. Bukan duit, bagi pinjam barang periuk ke apa sebagainya, itu panggil ma'un. Ya. Pertolongan. Yang ma'un ni apa, meliputi bahagian tersebut. So kat sini kita dapat lihatlah. Dia macam lagi mana tak habis sifat tersebut, dia akan panjang. Alladzina sampailah macam. Kalau kata dalam surah apa, dan surah Al-Baqarah kita nampak, dan surah apa, boleh katakan surah Quran. Ini boleh katakan certainty yang banyak dalam Quran berbanding dengan kata ganti nama. Banding kata ganti nama, ini yang paling banyak dalam Quran Karim. Okey. Contoh kalau kita nak ambil dalam surah Baqarah, kita mula Baqarah dulu kita dah baca, tapi kita ambil. Dan Al-Fatihah pun ada sebenarnya. Okay? Kalau kita nak surah Al-Fatihah, ada. Kita ambil 5 ayat sama ke surah Al-Baqarah, pergi pada awal apa, surah Al-Mu'minun ke, surah Furqan ke, semua ni banyak. Banyak. Baik. Contoh dalam surah Al-Fatihah, kalau kita lihat dekat sini, dia ada bentuk berkenaan lah. Bentuk yang Alladzina ni. Alladzina. Satulah. Kan dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah, pentadbir sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, pemilik atau raja hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya di Kau kami sembah, hanya di Kau kami minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjukkanlah kami as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Sirata alladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang an'amta, engkau beri nikmat, alaihim, ke atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang dimurkai ke atas mereka, waladhdallin, ke orang-orang yang sesat. Ini contoh alladzina ni kan, nampak. Okay. Contoh kan surah Al-Baqarah, kita ambil ayat 5 contohnya kan. Okay. Allah Ta'ala nyatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Allah Ta'ala saya tahu maksud dia. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini. Zalikal kitab ini, la raiba fihi, tiada keraguan, fihi, di dalamnya. Itu daripada Allah Ta'ala. Hudan lil muttaqin, petunjuk. Ia sebagai petunjuk untuk orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Kat sini datang sifat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina, orang-orang yang yu'minuna bil ghaibi, beriman dengan yang ghaib. Wa yuqimuna as-salata, dan mereka mendirikan solat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang, ni satu lagi bentuk kita baca bawah. Ya. Selain daripada alladzi, kan alladzina, nanti ada bawah ni kita akan jumpa. Ya. Wa mimma, dan daripada apa yang razaqnahum, kami rezekikan mereka, yunfiqun, mereka infakkan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ya. Dan orang-orang yang beriman dengan apa diturunkan kepada engkau, dan apa diturunkan sebelum dari engkau, dan dengan hari akhirat mereka yakin. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah di atas petunjuk dari Tuhan mereka, ya, dan mereka itulah orang-orang yang, mereka lah orang-orang yang berjaya. Ni kat sini nampak penggunaan alladzina ni. Alladzina. Dia banyak kali alladzina. Alladzina, ya. Wa alladzina. Okey, tapi cuma tak intensif macam ni lah. Tapi kalau kita teruskan ke depan,
kita jumpalah bila tentang sifat orang-orang apa kafir macam mana. Okey. Semua dia akan gunakan alladzina orang-orang yang okey. Kalau nak tengok dengan bentuk intensif lagi banyak macam ni bersusun, kita boleh tengok dalam surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun. Ni tak apalah, pasal untuk hari ni saya bagi penjelasan tu. Kalau dia kata apa terus masuk kepada soal jawab kan nanti kan apa nak banyak belajar lagi, kita tunggu jap. Okey. Kita tunggu jap. Yang surah Al-Mu'minun kita ambil banyak sikit kan, sekaligus kita ambil banyak sikit. Sekejap tengah buka. Dan masa sama kalau dia kata dalam tajuk ni, kalau dia kata ada rasa macam nak tahu yang lain, bagi tahu bagi maklumkan. InsyaAllah kalau dia kata tu kita entertain. Jumlah kehadiran dah makin kecil, 28 orang saja. Mungkin cuti ke Allah alam. Tapi saya minta maaf lah macam apa, kes apa saya terpaksa batal kelas berkali apa sebelum ni. Hari ni pun sebenarnya saya bukan ada dekat dalam kawasan, saya dekat keluar. Tapi ambil masa dalam masa kelas kita ni saya luangkan dulu, kemudian lagi buat urusan lain sikit. Jadi memang kita cuba supaya kalau boleh tak nak batal kelas kan. Sementara kita masuk online, kita boleh buat, kita buat. Sebab kalau dia kata dah fizikal nanti, itu lagi baik datanglah, lebih hadir untuk kelas. Baik. Lagi kita buka kita buka apa surah Al-Mu'minun. Okey, dalam surah Al-Mu'minun ya, jika kita baca Ustaz tak share Quran. Ustaz tak share Quran tu. Okey jap. Okey. Ini kita akan apa? Ambil surah Al-Mu'minun pula. Kita tak nampak sorry minta maaf. Kita buka Quran tu, kita buka PDF lupa nak buka Quran. Okey. Sekarang kita jadi ingat cuma dan sekarang kita cuma tumpu dulu pada allazi dengan allazina. Allazi dengan allazina kita tengok contoh-contoh dia. Nak tengok macam ni dia berulang dalam Quran dengan banyaknya. Okey. Contoh surah Al-Mu'minun lah. Surah Furqan ada dia bila Allah Ta'ala ceritakan tentang sifat apa macam orang munafik ke, memang dia akan ada alladzina. Okey. Baik. Kita ambil daripada ayat surah Al-Mu'minun daripada ayat pertama sampai 11. Pertama sampai 11. Kita follow Baik. Tunggu perhatian dulu untuk permulaan ni. Okey. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Mu'minun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Kata qad aflahal mu'minun. Qad sesungguhnya. Dia kalimah qad nanti kalau kita belajar depan sikit ada jumpa, dia emphasize. Dia bila masuk dalam fi'il madhi, past tense, dia akan emphasize. Kalau sekiranya dia masuk kepada fi'il mudhari', dia akan jadi untuk pengurangan, menjadi kadang-kadang. The meaning will be kadang-kadang, barangkali. Tapi kalau dia datang depan fi'il madhi, qad, dia akan datang dengan maksud sesungguhnya. Okay. Aflaha telah berjayalah. Al-mu'minuna, orang-orang yang beriman.
Siapakah orang beriman? Sifat orang beriman tu diceritakan. Macam mana Al-Baqarah tadi punya tu. Orang bertakwa tu, siapakah orang bertakwa tu diterangkan sifat-sifat mereka lepas daripada tu. Lepas daripada Al-Muttaqun, siapa orang bertakwa tu diterangkan. Dan di sini orang beriman, siapakah orang beriman? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang orang-orang yang mereka fi salatihim, dalam solat mereka, khashi'un, mereka khusyuk. Berjayalah orang-orang yang mereka dalam solat mereka khusyuk. Mereka orang-orang yang khusyuk. Walladzina hum, dan juga selain daripada orang tu khusyuk, mereka orang yang beriman adalah orang yang berjaya. Orang beriman yang berjaya adalah orang yang mereka orang-orang yang mereka anil lagwi mu'ridun, daripada yang lara, daripada perkara lara mereka berpaling. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang hum mereka lizzakati, pada zakat, untuk zakat, fa'ilun, mereka melaksanakan terhadap zakat, mereka melaksanakan. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang mereka yang beriman yang berjaya ni adalah mereka yang li furujihim, terhadap furujihim, kemaluan mereka, hafizun, mereka menjaga. Saya tak halakan nafsu seksual dia kepada yang tempat lain. Illa, kecuali, ala azwajihim, kepada pasangan-pasangan mereka, isteri-isteri mereka, au ma malakat aimanuhum, atau apa yang, ni sebenarnya kita mausul juga. Tapi nanti kemudian kita bawah sikit, ada lagi part 2 kita belajar. Au ma malakat aimanuhum, atau ma malakat, apa yang dimiliki oleh tangan-tangan kanan mereka, itu hamba-hamba milikan mereka. Fa innahu, maka sungguhnya mereka kalau macam tu ghairu malumin, tidak tercela. Mereka tak tercela kerana mereka tak halalkan kepada yang haram. Hal yang halal mereka tak tercela. Famani bataqa wara'a dzalika, maka sesiapa yang mencari selain dari itu, belakang daripada itu, faulaika humul adun, mereka itulah orang-orang yang adun, melampau. Mereka orang yang melampau. Dah ada yang halal, mereka tak buat yang halal tapi lakukan yang haram. Walladzina hum, dan orang-orang yang berjaya, beriman berjaya adalah orang-orang yang li amanatihim wa ahdihim ra'un, terhadap amanah-amanah mereka dan perjanjian mereka, ra'un, mereka memelihara. Walladzina hum, dan orang-orang yang hum, mereka ala salawatihim, terhadap solat mereka. Tadi dalam solat, ini terhadap pelaksanaan solat mereka, masa, pakaian dan sebagainya. Ala salawatihim, terhadap solat-solat mereka, yuhafizun, mereka memelihara, menjaga. Tadi dalam solat ini ini berkaitan solat, waktu, masa, persiapan, dijaga. Tadi macam dalam surah Al-Ma'un tadi, alladzina hum ala salawat, alladzina hum an salatihim sahun, kan, itu pun sama berkaitan tadi pelaksanaan, tak jaga masa, ni. Tetapi dalam solat, kalau orang tersebut tak berjaya untuk khusyuk, maka dia tidak kena kecelakaan tu. Itu beza. Sebab tu kenapa ada sebahagian tabi'in, ada seorang tabi'in, dia kata wujudlah Allah Ta'ala gunakan an. Dan surah Al-Ma'un tu dia gunakan an. Dia tak gunakan fi. Dalam kita ambil dia, kan. Apa? Dengar cakap apa? Correct. Kan dia gunakan an, kan. Tengah cakap dengan saya ke? Siapa yang guna on mikrofon tu cakap dengan saya ke? Saya macam dengar suara nyek-nyek je. Bukan, kan? Okey. Kan dekat sini bukan an. Orang-orang yang mereka an. Itu terhadap atau daripada melaksanakan solat mereka lalai. Dia beza. Kalau dia kata digunakan fi, maksud dalam solat terlalai tu masuk neraka lah. Tapi di sini Allah Ta'ala Assalamualaikum Ustaz. Quran Ya. dah hilang. Kenapa? Screen
screen Ustaz yang Quran tadi dah hilang. Saya tukar lain, saya tukar PDF. Oh, okey. Saya tukar PDF. Saya nak tunjukkan an tadi. Dalam ayat yang kita ambil tu kan, alladzina hum an solatihim, dalam ayat Quran yang kita ambil tadi dia gunakan ala salawatihim tu. Kalau mula-mula tu khasyi'un tu pada yang pertama. Betul dua dalam tajuk ni dia ada satu kat sini ala. Sini ala kan. Sini ala. Tapi kat sini kan atas tadi fi. Berjayalah orang-orang yang dalam solat mereka khusyuk. Tapi yang tadi, yang an tadi atau ala tadi maksud sama, menjaga waktu terhadap pelaksanaan, dalam pelaksanaan, dalam nak melaksanakan. Adapun dalam solat tadi, kalau orang tu terlalai, maka Allah Ta'ala ampunkan. Dia akan dapat ikut kadar apa yang dia sedar. Kalau dia solat 5 minit, dia sedar seminit. Dan seminit telah nilai di sisi Allah Ta'ala yang diterima. Itu maksud dia. Tapi untuk kata orang tersebut terus jadi masuk neraka, tak. Sebab dia kata walladzina hum ala salawatihim hafizun ni tentang cara pelaksanaan, tutup auratnya dan masanya, persiapannya. Dan kadang-kadang banyak orang kita musafir, perjalanan tempat jauh pergi negara bukan Islam. Dia benda concern kita waktu solat pukul berapa. Kita kena ada concern. Concerning tadi tu yang maksud dia ala salawatihim hafizun, terhadap pelaksanaan solat-solat mereka memelihara, menjaga. Okey. Semua orang yang alladzina daripada awal tadi kan, dekat sini ada satu ya. Ada satu, dua, tiga, tak nak pula dia nyala. Okey. 3, 9 4. Ustaz. 9. Kejap saya nak tanda kan. Tunggulah kejap. Ish. Kejap saya tandakan kejap. Mana tak ada. Dia nampak sikit. Kalau kita tak tandakan tak nampak. Hilang langsung. Tak payah. Lemah untuk klik. 1, 2, 3. Tak lambat. Turun lah, tak naik. Lima, okey tak? Berawal tadi. Macam nak dapat 9? Saya jumpa 7 je. Alladzina. Kak, macam mana Kak dapat 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mana lagi tu? 9. Macam 9. Mungkin the count awal kot. Sorry. 9, 7 je. 7. Okay, so jadi contoh kita ambil ini daripada ayat 1 sampai 11 surah Al-Mu'minun. Nanti saya bagi latihan nanti pun sama juga, kurang samalah. Okey. Nanti kita masuk ke surah Furqan ke surah Al-Imran ke, ada beberapa ayat yang datang macam ni. So jadi ingat, so bila jumpa alladzina, dia kalau dia kata ditumpu kepada objek boleh kan, macam makanan kita dengar alladzi.
Tapi kalau alladzina ni dia mesti human being ataupun dia mesti dia mesti makhluk berakal. Maksud berakal. Dia bukan datang dengan objek. Kalau objek biasa normally kalau dalam bahasa Arab, objek-objek singular mungkin pakai masculine, tapi kalau dia plural dia akan guna singular feminine. Singular feminine. Itu contoh yang kita nak faham baik. Ini contoh yang kita nak fahamkan. Jadi alladzina mereka. Kalau kata alladzi boleh jadi benda yang atau orang yang. Kalau alladzina orang-orang yang atau mereka yang. Dia akan guna itu baik. Jadi kat situ 7 sekejap Okey, tambahlah jumlah kehadiran 32 pula. Pula 2 saya 30 orang lah baik. Okay, so jadi ni alladzina. Okay. Kemudian ada yang feminin walaupun saya kata ada bentuk yang bentuk yang panggil 6 kan. Mesti ada single, dual, plural, masculine, single, dual, plural, feminin. Dua set. Tapi kita dalam kita belajar permulaan ni kita tinggalkan yang dual. Yang dual kita tinggalkan. Sebab dia boleh jadi panggil tak banyak dalam Quran. Dia bentuk-bentuk jenis. Bahkan contoh allati okey boleh tahanlah kuat banyak. Tapi macam allai dia akan datang pada ayat-ayat yang khas berkenaan wanita saja. Punya lelaki tak ada baik. Okay, dekat sini contoh macam dia berikan allati. Wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Dan takutlah kamu akan neraka yang disiapkan untuk orang kafir. Surah Al-Imran ayat 131. Al-Imran 131 saya buka Quran. Jadi satu 715. Okey. 131. Okay, dia mula dengan ayat permulaan dia ayat 150. Ayat 32 lah kita ambilkan. Baik, firman Allah Taala a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun. Okey. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuha wahai. Dalam bahasa Arab nanti kalau kita ada kata seru ni, kadang ya je. Ya qaumi ya. Ya saja tanpa ayyuha. Kadang ayatuha ayyuha atau ayatuha je. Ayyuha untuk maskulin, ayatuha untuk perempuan. Wahai mana yang gitu kan. Wahai dia kata seru. Kata seru. Ya ayyuha wahai. Wahai. Kalau digunakan secara umum kan. Ya ayyuhan nas. Ayyuhalladzina amanu tak kisah. Dia kata seru. Dia macam untuk panggil saja. Ya ayyuha wahai. Alladzina amanu. Orang-orang mereka yang amanu telah beriman. La ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Jangan kalian makan riba adha'afan mudha'afah, berganda-ganda, berlipat kali ganda. Ini bukan bermaksud sekali ganda tak apa. Ada orang dia buat monyet, dia baca Al-Quran je ni, itu Quran tak bagi makan kan, berganda-ganda, sekali ganda tak apa dia. Sedangkan ayat yang lain datang pengharaman riba. Jadi Allah Taala sebut kan wadaru ma baki minar riba. Tinggalkanlah apa yang masih baki daripada riba. Tak kira kecil atau sikit atau banyak. Perlu tinggalkan. Masalah bergandaan tadi itu adalah punca
orang yang kena riba, dia punya hutang tu akan ganda berganda. Bukan bermaksud bahawa halal dimakan sekali ganda. Normally memang perbuatan mereka jadi berat kepada orang yang minjam tu bila dibiarkan bertahun-tahun, maka dia akan bertambah-tambah. Allah kata wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan takwalah kalian akan Allah. Jaga-jagalah kalian akan Allah. Moga-moga kalian dengan berjaga-jaga terhadap Allah, tuflihun, kalian akan narallati, neraka yang, api yang dia nar ni, walaupun dia tak ada tanda feminin, dia dikira sebagai feminin. Macam kita ada qamarun dengan syamsun. Qamar dua-dua tak ada tamar mutah. Ini pun tak ada, nar pun tak ada tamar mutah untuk kita tahu dia feminin atau maskulin. Sebab allati itu untuk feminin. Allati kita ambil dia kan, dia yang tu kan. Sebenarnya dia kaitan dengan perempuan. Tapi tajuk dia kenapa perempuan? Wallahu a'lam. So ada orang kata perempuan yang perangai macam api. Maksud dia sentiasa marah, garang. Kalau lelaki macam bulan, lembut je. Tak marah-marah. Lah ni orang cakap, tapi pada asalnya Wallahu a'lam kan. Tapi allati tu perempuan lah. Allati untuk feminin. Allai untuk feminin tapi ramai. Dia allai atau allati. Allai atau allati. Kan? Allai atau allati. Tapi tunggu pada allati dulu allati dulu. Saya tak boleh ambil telefon. Dan kalau saya ambil telefon saya, dia mati mati line. Saya duduk kat dinding. Kalau duduk tempat lain tak apa. Saya duduk sini, handphone kat dinding tak apa. Kalau dia kata saya duduk ambil telefon kan, masalah sikit. Jadi baik. Okey, allati Okey, allati dalam Quran Karim ada 67 kali. 67 kali allati. Kalau alladhi tadi, alladhi dalam Quran Karim ada lebih kurang 300 kali. Alladhi 300 kali. Alladhina seribu. Alladhina. Ada benda tak erti ni. Keyboard baru tukar je, tak nampak. Ke sini. Sini. Okay. Okay. Alladhina. Okay, jadi alladhina almost 1000 lah. Kurang. Kalau allati yang kita sebut tadi kan, dia cuma ada dalam lingkungan 67 kali allati. Jadi kalau kita tengok dalam Quran Karim, dalam Al-Quran Karim kita tadi kan, ayat Al-Imran tadi 133 ni. Al-Imran. Okay.
Dia kata wattaqun narallati. Wattaqu an-nar. Nar walaupun tak ada tanda perempuan, dianggap feminin. Macam matahari tak ada tanda perempuan, dianggap feminin. Ini cara orang Arab sebut, Allah alam. Dan kita ikut je, follow je. Masculine feminin ni pada nama. Dia dalam bahasa Perancis tak ada kot. Bahasa Inggeris tak ada. Bahasa Perancis dia ada le dengan la. Le dengan la. Kalau kita sebut untuk lelaki, de tu atau tu dia akan beza untuk lelaki atau untuk perempuan. Le, la kan. Benda tak. Spin dia. Jadi bila kita faham dalam bahasa Arab dia ada masculine feminin dia lah. Names tu ada masculine feminin. Dan dia bezakanlah satu dua ramai. Okay. Dia kata wattaqun naral lati uiddat lil kafirin, dan takutlah kalian akan neraka allati yang uiddat disediakan lil kafirin untuk orang-orang kafir. Dan takutlah kalian. Mana takutlah kalian kepada Allah Taala, kemudian kalian bertakwa akan berjaya. Takwalah kalian kepada Allah, bimbanglah kalian kepada Allah Taala, jaga kalian terhadap Allah, dan moga-moga kalian akan berjaya. Kemudian wattaqun naral lati uiddat lil kafirin, dan jaga-jagalah kalian akan neraka api yang disediakan, allati yang uiddat disediakan lil kafirin untuk orang kafir. Wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun, dan taatilah Allah dan juga Rasul, moga-moga kalian akan dirahmati. Rahmat Allah Taala akan datang bila kalian mentaati Allah juga mentaati Rasul. Moga kalian akan dirahmati sebab taat Allah taat Rasul. Ini contohlah contoh penggunaan apa allati. Seperti dalam Quran kan 67 kali, dia tak banyak sangat. Dia tak banyak sangat Kalau saya try tengok sini ya. F Control V. Tak jalan dah. Oh silap, pasal dia ada ni, ada panjang mat. Tak pakai lah. Okay. Okay. So allati ni tak berapa glamour kot. Kalau kali tak banyak sangat. Kalau kita try cari pun 67 kali je, saya tak dapat nak kumpulkan sekaligus sempat banyak Ustaz, tapi dalam al-lazina tu yang laki-laki tu kadang-kadang maksud dia perempuan juga kan? Dia memang masuk perempuan, tapi dia macam ni. Majoriti disebut bila al-lazina tu boleh masuk semua lelaki beriman, perempuan beriman. Dia tak ada beza. Pasal tapi tetap kita panggil maskulin, sebab bila ada lelaki seorang dan majoriti ramai, kalau ada satu kelas ni semua perempuan, seorang lelaki ada, kita panggil al-ladhi, antum. Saya tak panggil antuna. Lelaki tu overpower. So, tetap kita kata dia maskulin. Takkan kita kata dia feminin. Tak ada, kita tak sebut benda tu pun. Ya, okay. Tapi bila kita sebut tentang tajuk gabungan apa lelaki perempuan ni, dia masuk semua sekali. Tapi kalau kata kita sebut tentang perempuan saja, dia tak campur lelaki. Itu nak fahamkanlah, memang akak sebut tu betul, tapi benda tu tak dipersoalkan daripada awal. Kadang ada orang katakan habis lelaki je semua, tak. Dan Quran Karim datang memang bila lelaki seorang pun ada, seorang je. Kan majoriti dalam kelas ni katakan semua perempuan. Seorang je lelaki ada. Saya kena ucapkan dengan gunakan maskulin, dengan plural maskulin. Tak boleh gunakan feminin seorang. Dia tak boleh feminin ramai, seorang lelaki. Tak diasingkan. Only one man je ada. Dia akan terus overpower untuk tukar menjadi maskulin. Kalau anda kata apa? Anda kata lelaki ramai, perempuan seorang, dia macam tu juga, serupa je. Okey. Tapi lah macam tadi kan, saya kata 67 kali, cuma surah mana tak banyak lah. Kan? Dia tak banyak sangat. Kalau kita nak tunjukkan, dia tak ada bergabung sekaligus dalam satu surah tu kan, banyak-banyak kali guna, tak ada. Macam dia contoh macam apa? Macam apa dalam suratul Baqarah kan, sendiri.
Okay, contoh dalam Quran dekat ni dalam surah Al-Baqarah. Okay, kejap. Surah Al-Baqarah itu ya. Kita jumpa boleh berkali-kali macam ayat apa? Ayat awal 23 macam ni. 23 surah Al-Baqarah. Contoh kat sini. Ni masih neraka jugalah. Dan Allah katakan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Dan jika kalian dalam keraguan terhadap apa kami turunkan pada hamba kami, maka datangkanlah dengan satu surah dari yang seumpamanya, dari yang seumpama Quran. Wad'u syuhada'akum, dan serulah saksi-saksi kalian min dunillah, selain dari Allah Ta'ala, in kuntum shadiqin, kalau kamu semua benar. Kemudian Allah sebut fa in lam taf'alu, kalau kalian tidak akan boleh buat. Walan taf'alu, tak sekali-kali kalian akan boleh buat. Fattaqun naral lati waquduhan nasul hijrah, maka takutlah kalian neraka yang allati yang waquduha, bahan bakarnya annasul hijarah, manusia dan batu-batu. Mu'iddat lil kafirin, disediakan untuk orang kafir. Ini satu contohlah. Kalimah ni masih lagi api macam itu contoh, tapi kalau kita ke depan sikit dalam surah Al-Baqarah juga ayat yang ke 40 sikit. Ayat ni, okey. Ayat ni. 39 pun ada. 39 pun ada juga. Ni allati ni. Dalam kata ayat 40, Allah kata ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai bani Israel, kenanglah kalian ni'mati allati, nikmatku yang allati an'amtu 'alaikum. Aufu bi ahdi, dan berpeganglah kalian dengan perjanjianku. Ufi bi ahdikum, aku setia dengan janjiku itu kepada kamu. Wa iyaya, dan hanya akulah patut farhabun, kalian geruni. So ada kan depan sikit ayat yang ke 40 dan 47. 40 47. Masih dia ya ni'mati allati ni. Itu yang datang. Okey. Jadi dalam Quran Karim apa kalimah allati tak berapa banyak, 67 kali je, quite okeylah. Jumlah tu tak berapa besar. Okey. Kemudian allai perempuan tapi ramai. Okay, ini spesifik perempuan saja. Bila kita sebut allai atau allati, dia akan spesifik perempuan saja. Ya. Dalam surah Al-Mujadilah atau Mujadalah ayat kedua, Allah menyatakan Mujadilah atau Mujadalah. Saya sudah buka surah. Bismillah. Masalah tu. La haula wala quwwata illa billah. Okey.
Okay. Sekarang kita nak lihat apa? Al-Mujadilah. Mujadilah atau Mujadalah. Okay. Kalau Al-La'i atau Al-Lati ni dalam Al-Quran Karim, okay, dia gangguan sikit. Software tak nak buka. Okay. Dalam surah Al-Mujadilah atau Mujadalah, Allah Ta'ala nyatakan perkara dua sekali ada. Yang singular pun ada, yang plural pun ada. Okay. Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Alladzina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wa zura wa innallaha la'afun ghafur. Okay. Kita qad sami Allah, sesungguhnya sami Allah telah mendengar Allah. Telah mendengar Allah qaula kata-kata allati wanita yang perempuan yang orang perempuan yang tujadiluka menjidal engkau hai Muhammad fi zaujiha mengenai suaminya, tentang suami dia. Dia berdiri berlaku pada seorang wanita nama Khawlah binti Tha'labah. Dan ini terkenal. Siapa belajar tafsir ke universiti ke mana, ini antara ayat yang dibincangkan dalam hukum berkaitan dengan tajuk zihar, tajuk masalah nikah kahwin. Yang menjidal engkau bila wanita tersebut suami dia zihar dia, suami dia kata kepada dia, engkau pada aku macam punggung kau macam punggung mak aku. Dia samakan tubuh badan isteri dia dengan tubuh badan mak dia sendiri, mak si lelaki tersebut. Jadi perempuan tu Khawlah bin Tha'labah datang kemudian dia mengadu kepada Nabi SAW dan dia kata, ya Rasulullah kan dia telah habiskan kerajaan aku telah lahirkan anak dia makan harta aku, tapi bila dah tua macam ni dia zihar aku. Dahulunya orang Arab dia kata zihar ni bila seorang lelaki samakan isteri dia dengan bapa dia, dengan mak dia sendiri, samakan dengan mak sendiri, maka automatik dekat situ dia lelaki tu akan didenda. Zaman dulu, zaman jahiliah, dia jadi cerai. Dia jadi gantung tak bertali. Seorang lelaki dia tak nak isteri kahwin orang lain dan dia tak nak ceraikan, kekal jadi isteri dia, maka dia gunakan lafaz tu, lafaz anti alaika kazahri ummi. Jadi bila jadi macam tu, kira perempuan ni disentuh suami tak boleh. Suami telah kata macam mak dia. Kan cerai? Tidak, dia tak dapatkan cerai. Jadi tergantung tak bertali lah. Isyarat zaman dahulu orang-orang Arab gantung isteri tak bertali dengan lafaz berkenaan. Jadi wanita ni mengadu kepada Nabi SAW kan. Dia kata menjidal kau tentang suami dia, wa tashtaki ila Allah, dan dia mengadu kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah mendengar perbualan kamu berdua. Perbualan kau dan wanita tersebut, Allah Ta'ala mendengar. InsyaAllah anha, bila turun ayat nombor 2 tu, yang menjadi penyelesaian untuk wanita berkenaan, Khawlah bin Tha'labah, maka Aisyah kata, alangkah mendengarnya Allah Ta'ala daripada atas 7 langit. Aku sendiri sudah, Nabi tak jauh daripada mereka, aku tak dengar apa wanita cakap. Allah Ta'ala di atas 7 langit mendengar perbualan mereka. Innallaha sami'un basir, Allah Ta'ala amat mendengar, amat melihat. Siapakah orang yang nak ditegur ni? Allah Ta'ala pun apabila Nabi turun, beliau mengadu, Nabi diam, tak tahu nak jawab apa. Maka Allah Ta'ala pun turunkan Quran, memberikan penyelesaian untuk wanita tersebut. Dia kata alladhi, Allah Ta'ala firmankan, alladhi nayudhahiruna minkum min nisa'ihim, orang-orang yang menzihar
menzihar, yang saya sebutlah, sebut sebutan asal dia zuhrun tu belakang badan, punggung. Tapi any part of the body, dia sama dengan mak dia, maka automatik ini denda dia. Ini dia tak boleh buat. Dia kena ada bayar kafarah baru dia boleh buat hubungan balik sebagai suami isteri. Jika tidak, isteri tu memang mahkamah akan ceraikan. Kalau dia tak nak patah balik dan dia masih nak diam macam tu, maka mahkamah akan ceraikan. Dia takkan jadi gantung tali. Islam tak pernah menganiaya, menzalimi sesiapa. Tapi orang yang tak tahu hukum Islam, mereka teraniaya oleh kejahilan dia sendiri. Islam tak pernah sekat. Okey, baik. Alladzina yudhahiruna. Ustaz, Ya, tanya saya. tujadi luka tadi, makna dia apa tadi? Dia menjidal engkau, dia mendebat engkau. Menjidal, ya. Okey. Jidal debat. Ya. Okey. Alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim, orang-orang yang menzihar daripada kalian terhadap isteri-isteri mereka, yang samakan badan mak dia dengan badan isteri dia. Ma hunna ummahatihim, tidaklah mereka itu isteri-isteri mereka yang dizihar tu, tidaklah isteri-isteri tersebut ibu-ibu mereka. Isteri takkan jadi ibu mereka. In ummahatuhum illallai waladnahum, tiadalah ibu-ibu mereka. In kat situ maksud tidak, bukan jika. In tiadalah ibu-ibu mereka, ummahat, ibu-ibu, ummun satu, ummahat plural ya. Tidak adalah ibu-ibu mereka yang lelaki, orang-orang lelaki yang menzihar ni, tiadalah ibu-ibu mereka illallai waladnahum, melainkan wanita-wanita yang melahirkan mereka. Wa innahum, dan sungguhnya mereka yang lelaki-lelaki ni la yaquluna munkaram minal qawli wa zura, benar-benar berkata atau mengatakan sesuatu yang mungkar dari kata-kata, mengatakan yang mungkar daripada kata-kata, wa zura, dan juga pendustaan, penipuan. Wa innallaha, Allah Ta'ala la'afun ghafur, benar-benar maha pengampun, benar-benar memaafkan dan benar-benar mengampunkan. Benar-benar memaafkan, padamkan semua sekali. Ghafur, benar-benar menutup kesalahan. Dekat sini bila datang kalimah afu dengan ghafur bila bergabung, afu maksud buang terus, hapuskan. Hapuskan. Ghafur akan masuk tutup. Benda tu ada tapi ditutup. Maksud dia kalau datang bergabung. Jika tidak, kalimah dia maksud maaf. To forgive dosa boleh jadi afun, boleh jadi ghafur. Cuma beza dia cara pengampunan tersebut. Kalau afun maksud dia dipadamkan. Dipadamkan terus. Masa pergi ke akhirat tak jumpa dah kesan dia. Tapi ghafur ni barang tu ada, cuma orang tak tutup. Ada persoalan tapi ditutup. Itu dipanggil ghafur. Okey. So jadi ini yang dalam ayat ni kan, kalau kita perhatikan, allai ini kan, kalau walaupun ini alladzi ini semua lelaki ni. Yang alladzina ni datang ni kan. Datang apa ni? Walladzina. Ini tak boleh ada macam tadi akak cakap lah, kata alladzina ni masuk semua lelaki perempuan. Tak, kat sini lelaki je. Kat sini lelaki saja. Dia tak masuk perempuan sekali. Kalau ketika mana apa ayat-ayat macam dirikan solat, macam orang beriman tadi, ada masuk lagi perempuan lah. Kan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi solatihim khashi'un. Wah, itu masuk lagi perempuan. Tapi kalau macam ni, tak dia asing. Kalau benda-benda macam ni hanya berlaku daripada lelaki, bukan daripada perempuan. Macam jihad, tanggung nafkah, penceraian, menceraikan. Jadi benda tersebut hanya muncul daripada lelaki saja, bukan daripada perempuan. Di sini yang tadi semua lelaki perempuan masuk, yang ini tak. Terutama pada tajuk ni, lelaki yang kena, perempuan tak kena. Tajuk dia perempuan tak kena. Apa benda disebutkan Allah Ta'ala, kan apa yang mereka kena buat tu, Allah Ta'ala firmankan dalam ayat berikutnya, kan. Allah kan, walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahrir raqabatin min qabli an yatamassa dzalikum tu'aduna bih wallahu bima ta'maluna khabir. Faman lam yajid fasiyamu syahrayn mutatabi'ain min qabli an yatamassa
faman lam yastati' fa it'amu sittina miskina dzalika litu'minu billahi wa rasulih wa tilka hududullahi walil kafirina adzabun alim. Okey. Kita penyelesaian dia lepas tak sebut. Dan dia kata alladzina walladzina, dan orang-orang yang yudhahiruna min nisaihim, yang menzihar terhadap isteri-isteri mereka. Thumma, kemudian yauduna, mereka patah balik. Mereka nak reverse balik. Maka dah masuk state berkenaan, mereka nak patah balik. Oh, misal. Lima qalu, terhadap apa mereka katakan, maka fatah li raqabatin min qabli an yatamassa, maka dia kena bebaskan, pembebasan seorang hamba sebelum daripada mereka bersentuh-sentuhan. Instead, kalau dia orang nak kembali sebagai suami isteri, maka kena bebas hamba dulu. Zalikum tu'adhu nabi, itu dibimbing atau dipesan kalian dengannya. Itu dibimbing kalian, dipesan kalian dengannya. Wallah, dan Allah Ta'ala bima ta'maluna, terhadap apa kalian lakukan, kerjakan, khabir, amat luas pengetahuan. Faman lam yajid, maka siapa yang tak dapati hamba untuk dibebaskan, fasiyamu syahrain mutatabi'ain min qabli an yatamassa, maka berpuasa syahrain mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut, min qabli, sebelum dari an yatamassa, mereka berdua saling bersentuh-sentuhan. Kena nak buat hubungan seksual sebagai menjadi suami isteri asal, maka dia kena berhenti, kena puasa 2 bulan berturut-turut. Faman lam yastati', dan siapa-siapa yang lam yastati', tidak berupaya, fa ta'amu sittina miskina, maka dia kena makan 60 orang miskin. Kenapa kena buat macam ni? Zalika litu'minu billahi wa rasulih, itu agar kalian beriman dengan Allah dan juga Rasulnya. Maksudnya bila kalian buat perkara berkenaan, ia atas dasar iman. Wa tilka hududullah, itulah batasan Allah. Walil kafirina, dan untuk orang kafir yang ingkar, untuk langgar juga, azabun alim, ada azab yang pedih. So, jadi kalau kita ikut keseluruhan, ini hukumlah yang letakkan berkenaan perkara ini. Dan mungkin ada orang tertanya kenapa? Actually sebab to imagine, a person imagining his mother, dan ketika berhubungan dengan isteri dia, ini adalah sakit jiwa. Jiwa yang sakit, pervertness. So untuk pastikan, pasal your mother for you is sacred. Mana mak kita suci untuk dibayangkan seperti begitu. Kalau dia kata orang terbayang mak dia macam tu, maka dia perlu betul-betulkan balik. Dan kalau dia terlafaz dengan pada isteri dia, ia ada efek dalam masalah hubungan perkahwinan mereka. Efek tu ada. So tu kenapa kena jaga sikit. Ni pakai benda ni, words yang kena dielakkan, dijauhi, sebab dia akan beri kesan kepada perkahwinan tersebut. Keabsahan perkahwinan tu akan terganggu. Maka kalau lelaki bercakap itu dan dia tak nak ceraikan, dia kata nak kekal macam tu, sedangkan dia cakap, maka mahkamah akan pisahkan. Mahkamah akan fasahkan, annul perkahwinan tersebut. Batalkan perkahwinan berkenaan. Ini pasal untuk menjaga kehormatan ibu-ibu. Jangan sampai anak-anak membayangkan perkara buruk terhadap ibu dia sendiri. Okay, wallahu a'lam. Okay, jadi situ kan. Ustaz, saya nak bertanya. Sila. Beza antara allati dengan alai, itu dua-dua satu perempuan, tapi allati boleh untuk benda dengan manusia. Macam tu. Betul. Apa sini? Bila digunakan plural saja, dia mesti human being, mesti makhluk berakal. Even allazi pun macam tu juga. Okay. Allazi pun macam tu juga. Boleh kena human, boleh kena object. Because dia dalam English dia translated that. Macam saya kata, nasi yang saya makan itu sedap, kan, the food that the rice that I ate it, kan, yang saya makan ia tasty. So the word that tu boleh kena pada human, boleh kan, atau the boy that I met yesterday. So jadi kalimat dalam bahasa Melayu dia yang je. Saya payah sikit nak faham, jadi saya guna bahasa Inggeris untuk fahamkan. So jadi kalau dia kata macam dalam konteks English, plural bagi that, those can be human or non-human.
Tapi dalam bahasa Arab alladzina atau allati atau allai. Dia dua kalau kita tengok surah At-Talaq pun ada tau. Surah At-Talaq. Dia masa bila cerita bab perempuan banyak kan dia akan ada dia punya ni. Kalau yang alai itu untuk perempuan satu sahaja. Ada tak perempuan juga? Dia actually dia ada dua guna. Dalam Quran kali ada dua lafaz. Dia guna allai atau allati. Oh, okey. Dua words. Untuk dia, untuk perempuan dia dua. Untuk lelaki one form je. Ataupun campur lagi perempuan cakap kita kata tadi kan. Dia apa? Dia gunakan satu je alladzina saja. Tapi untuk perempuan dia dua form. Form pertama yang kita ambil tadi kan. Allai kan? Ya. Ini satu lagi allati. Kejap. Okey, ini ayat yang tu dalam surah At-Talaq. Talaq. Okey. Wujud data banyak. Kalau kita handphone ni duduk kat tempat tak ada internet online ni. tak ada apa? Wi-Fi. Tak ada fiber ni pakai mobile. Tapi pasal data saya banyak tak pakai alhamdulillah banyak. Baik. Okey, dia kata kat sini sekejap Kalau kita nak ambil bawah sikitlah kalau ambil banyak sangat kan tak nampak sangat. Okey. Ayat 4, start ayat 4. Contoh saya ayat 4. Okay. Sebab dia sini dalam ayat surah Talaq ni dia ada bincangkan berkenaan masalah iddah. Bila seorang terceraikan isteri dia mesti jaga iddah. Tempoh yang mana isteri tersebut dia kena ditanggung ketika cerai boleh rujuk. Maksudnya the first cerai, second cerai. Kalau lelaki tu kata pada isteri dia akan ceraikan isteri dia. So dalam tempoh tempoh yang diberikan untuk lelaki tu rujuk semula, mereka kena tinggal rumah yang sama sebenarnya. Unless lelaki tu abusive. Sebenarnya tujuan dia sebenarnya kalau anda kata dua orang tinggal bersama, kalau sayang tu ada lagi dia boleh spark balik. Tapi banyak orang Melayu kita langgar tajuk ni. Terutama bila gaduh, balik rumah bapak awak. Dia pun lari. Kan? Patutnya tak patutnya tu. Sepatutnya dia tinggal rumah yang sama. Mungkin kalau dia kata ada kebaikan nak bersama semula, Allah Ta'ala akan berikan. Tapi kalau dah asing-asing awal-awal, seorang duduk hotel, seorang duduk rumah, seorang duduk dari rumah bapak tua, rumah bapak sendiri, dia ni tak jadi apa lah. Agaklah, baik. Cuma dah berapa tempoh untuk iddah berkenaan. Allah Ta'ala firmankan dalam surah Al-Baqarah akan ceritakan berkenaan dengan salah satu kuruk, 3 kuruk. Itu kalau yang ada haid. Kat sini Allah Ta'ala sebutkan ayat keempat tentang wanita yang tak ada haid ataupun tak diketahui haidnya. Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallai ya'isna minal mahidi min nisaikum fa in irtabtum fa iddatuhunna 3 ashhur wallai lam yahid. Okey. Dia kata dan wanita-wanita yang ya'isna dah hampa yang dah berhenti hampa daripada haid. Mana tak datang haid dah. Ya'is min haid dah kering daripada haid ataupun dah hampa untuk datang haid lagi. Min nisaikum daripada isteri-isteri kalian. Ini retah betul kalau kalian rasa ragu haid dia ada ke tidak sebagainya, maka macam tak betul, maka fa'iddatuhunna 3 ashhurin. Maka iddah mereka wanita yang haid dia tak betul ni, yang tak dapat dijangkakan tu ataupun dah mula nak berhenti haid, maka pengiraan dia adalah 3 bulan. Demikian wallai lam yahid. Demikian juga kalau orang tu ceraikan isteri dia yang belum lagi datang haid. Ataupun tidak haid. Tidak haid. Ni kalau pernikahan kalian kata penyakit tanah Arab kan dia masih lagi amalkan. Keluarga tu nikahkan sejak awal muda umur lagi. Dia kat sekolah dia nikah dah. Yang bagusnya bila buat macam tu maka dia hilang kegatalan nak menikah tu timbul pada ketika sekolah dia masuk universiti tak ada pelang kabut. Ya, kita kat Malaysia ni tangguhkan kahwin, dia last sekali jadi macam perangai tak senonoh. Okey. So kat sana dia orang tak macam tu. Jadi saya ingat waktu saya belajar tu, kawan-kawan saya yang datang universiti, masuk universiti, saya waktu tu dah umur rajak. Dia orang baru umur dalam awal macam 19 kan. Awal 20 tahun kan. Jadi dia orang tak ada pun cerita pasal perempuan lah apa tak ada. Dia jadi macam relax je sebab dia kahwin. Dia yang timbul tajuk orang tak kahwin lagi dia masalah.
Jadi kat sini gunakan dan demikian wanita yang belum lagi haid. Kalau dia ceraikan bini dia katakan umur belasan tahun dan tak ada ni, dia ceraikan, maka perkiraan adalah 3 bulan juga. Wa ulatil ahmali ajaluhunna ay yadhna hamlahun. Dan wanita-wanita yang memiliki kandungan, maka tempoh mereka adalah mereka melahirkan akan kandungan mereka. Wa may yattaqillaha yaj'alhu min amrihi yusra, dan bersiapa bertakwa kepada Allah Taala, Allah akan jadikan daripada urusannya kemudahan. So yang kita gunakan di sini allai. Allai dia dua, allati ataupun allati atau allai. Ini satu bentuk lagi. Dia dua form dalam Quran Karim. Untuk wanita ramai, wanita-wanita yang dia akan allati atau allai. Jelas? Ustaz, Ya, dia bukan singular plural ya? Macam mana? Dia bukan singular plural. Maksud dia? Allati dengan allai tu bukan satu mufrad, satu jamak Macam mana? Okay. Yang dia satu dia. Memang satu malam jamak lah. Kejap. Tunjukkan, tapi masalahnya Tadi yang satu lagi form. Ada form satu lagi. Silap. Form saya salah. Saya tunjukkan bentuk yang salah. Allai sama macam tadi yang kita ambil. Allati. Satu lagi. Ada satu lagi. Allati. Ni satu single plural betul lah macam kat kitab. Cuma satu lagi form Saya cek yang form satu lagi. Okey. Allati. Okey, antara dia dan surah An-Nisa. Kita tengok An-Nisa ayat 23. Saya tengok depan. Saya tunjukkan. Silap saya nak tunjukkan satu lagi bentuk. Tapi akan sebut beberapa persen. Singapura. Okey, satu lagi allati tau. Dia panjang, la tu panjang. An-Nisa ayat 23. Dia pasal berkenaan dengan tajuk tajuk wanita yang haram dikahwin. Wanita yang haram dikahwin ini oleh seorang lelaki ada berapa? Jadi dia akan ayat 23 surah An-Nisa dia terangkan. Contoh. Nampak sikit. Dan tak nampak allati. Saya sebutkan allati tau. Yang contoh kita ada, dia ada allati dengan allai kan. Ada satu lagi allati. Okey, tengok ni. Okay. Ayat ni, ayat 23 Dia panjang tu, allati. Tekan dalam ayat 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht. Okey. Diharamkan ke atas kalian ibu-ibu kalian, anak-anak perempuan kalian, adik-beradik perempuan kalian, mak-mak saudara perempuan kalian, belah bapa kalian, mak-mak saudara belah ibu kalian, anak-anak saudara lelaki kalian, anak-anak saudara perempuan kalian, mana adik perempuan punya anak. Kemudian wa ummahatukumul lati arda'nakum, dan ibu-ibu kalian yang menyusukan kalian. Dia allati. Allati panjang Dia bukannya allati tadi. Allati arda'nakum, yang menyusukan kalian. Wa akhawatukum minar radha'ah. Okay. Dan juga saudara-saudara saudara kalian daripada penyusuan, anak adik perempuan susu. Wa ummahatu nisaikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum. Okey. Dia kata ibu-ibu kalian, ibu-ibu isteri-isteri kalian, dan juga anak tiri kalian dan dalam jagaan kalian. Min nisaikum allati dakhaltum bihin, daripada isteri-isteri kalian telah buat hubungan intim dengan mereka. Okey, yang telah dukhul Fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Dan juga kata jika kalian tak ada buat hubungan dengan isteri, dengan mak mereka kan, mana kahwin akad nikah saja tapi tak buat hubungan dengan ibu dengan wanita tersebut, maka anak dia masih lagi halal untuk dikahwini.
Fala junaha alaikum, maka tiada kesalahan kat atas kalian. Wa halailu abnaikum, dan isteri-isteri anak-anak lelaki kalian. Allazina min aslabikum, yang daripada sulbi kalian. Maksudnya anak kita punya isteri. Anak lelaki cucu kita punya isteri. Cicit kita punya isteri semua sekali. Dan diharamkan juga wa antajma'u bainal ukhtain. Dan diharam kalian untuk menggabungkan ada dua saudari perempuan. Mana kakak dengan adik ibni kita tak boleh. Illa ma qad salam, apa yang telah lalu tu pernah dihalalkan tapi sekarang tak boleh dah. Innallaha kana ghafurur rahim. Allah Taala amat pengampun, amat penyayang. Jadi kat sini kalimah yang saya nak tunjuk tadi, allati ni, dia bukan allati allati dipanjang. So, jamak dua type lah Ustaz. Dia bentuk ada style. Kalau untuk allati, dia ada dua bentuk. Satu allati saja, allai, satu lagi allati. Ada beza tak nak guna dia Ustaz? Ke boleh dua-dua? Ada beza. Tak ada beza. Yang, masih lagi perempuan yang. Okay. Yang ya, mereka yang, wanita-wanita yang. The same konsep, tak ada masalah. Cuma silap tadi saya tak ni. Tak tengok balik. Terima kasih Kak, pasal saya pun tak perasan kan cakap kata macam satu plural, satu jamaah, satu singular, betul. Cuma dalam contoh yang kita ada daripada buku, kita cuma tengok satu jenis saja. Kita tengok jenis yang allati dengan allai. Sekarang ada satu lagi allati. Bukan allati. Perhatikan betul dia allati. Iaitu dia dekat lam tu, lepas tu ada panjang. Dalam Al-Quran Karim, allati ni dia datang dalam 11 kali saja. 11 kali je. Sekejap, bukan 11. Tak 10 kali. 10 kali. 10 kali dalam Quran datang. Yang panjang lamnya tu Ustaz. Panjang, lam dia panjang. Allati. Itu yang 11 kali, 10 kali. 10 kali. Allati 10 kali. Kalau allai dan Quran ada banyak. Saya banyak lagi dia daripada itu. Allai itu 4 je. Allai 4 je. Dan surah 1 kan, yang menjalankan tadi 1. Kemudian Ahzab 4, allai allai, Ahzab 4, Mujalah 2. Kemudian surah At-Talaq tadi ada 2. Jadi 4 kali je. Sedangkan yang kalimah allati ada 10 kali. Ada 10 kali. Tadi dalam surah An-Nisa tadi kan 3 kali kan. Surah An-Nisa 3 kali. Kemudian surah An-Nisa 1, 2, 3. Ya. An-Nisa apa ada 4 kali. Nombor 16, ayat 16 sekali, 15 kali, 23 3 kali, 23 3 kali, kemudian 43 ayat 34 sekali, kemudian 127 sekali. So Nisa mana An-Nisa ada 1 2 3 4 5 6 kali dalam surah Nisa. Datang allati panjang 15 23 kemudian 34 dan last kali 127. Dekat surah Nisa. Dalam surah Yusuf 50, kisah wanita yang potong tangan tu. Kemudian surah An-Nur ayat 60. Ya, dan Ahzab last kali Ahzab. Ahzab datang ayat 50. Okey. Baik, kita berhenti sini. InsyaAllah kita sambung kemudian. Assalamualaikum. Ya, saya. Ustaz, Johan sini Ustaz. Ya, silakan. Saya pertama kali join ni. Terus? Saya nak tahu Ustaz dah sampai surah mana? Oh tak, kita bagi surah kan. Tuan Haji, sekejap. First thing first, kita 2 buku. Tuan Haji dapat tak 2 buku tu? Saya pertama kali Ustaz ni. Okey, dengar sini. Jadi kejap lagi Tuan Haji kontak dengan admin. Ada 2 buah buku tau. Buku tu satu buku belajar kalimah.
satu lagi belajar doa. Tiga buku lagi, tapi kita akan belajar 2 buku saja. Okey, jadi bila first time ni, kita cuma tumpukan kepada kalimah yang banyak berulang dalam Quran. Okey, jadi yang Tuan Haji dah terlepas, kita nanti dalam buku tersebut, yang buku nanti belajar sendiri buku belajar sendiri tu, belajar tentang kalimah-kalimah ni, kita baru sampai muka surat yang ke-6, yang ke-7. Yang Tuan Haji dah terlepas, 2 tajuk. Kita tajuk tentang kata ganti nama. Fi'il, isim dengan huruf pula. Tak, bukan. Kita tak pecah-pecahkan lagi. Tajuk tu kita tak kenalkan isim fi'il huruf. Kita cuma kenalkan. Sorry, maknanya fi'il lah. Pun tak juga, tak masuk juga. Benar lagi. Okey, bukan tak masuk lagi. Okey, dengar sini. Okey, kaedah yang kita pakai ni, kita guna kaedah mengenal kalimah banyak kali ulang dalam Quran. Belum lagi. Kita tak ada masuk teknikal. Kita tak bincang masalah baris depan, baris atas, baris bawah, tak. Kita just ingat kalimah dia. Nanti pada kata ganti nama, kan, kita macam domer tu. Domer banyak ada Quran. Kita akan gunakan itu, kemudian huruf jar yang kita dah bincangkan pada kejadian ini. Kemudian sekarang ni baru isim mausul. Isim mausul. Belum lagi. Kita cuma just kenalkan kalimah tu saja. Macam kalau kita belajar bahasa-bahasa lain pun, first benda yang dia ajarkan macam kita belajar English. Cikgu tu akan ajar first mula-mula dia akan ajar domer. I, you, we, he, she, it. Kan dia ajar macam itulah. Lepas tu kemudian baru dia ajar macam in, on the top of the macam tu. Ustaz. Ya. Clear Ustaz. Hello. Dengar. Maknanya past tense belum. Tak masuk lagi. Kita tak masuk benda tu. Bahkan bila kita belajar tu kan, bila ada orang tanya soalan yang masuk fi'il isim, saya reject soalan dia. Sebab benda ni akan bagi orang yang yang baru belajar, dia akan jadi gangguan. Faham. Tu maknanya bukan mengikut, kalau surah tu bukan mengikut turutan Al-Quran lah. Belum. Kita akan cari ayat dan surah yang ada kita punya tajuk. Sebab tu macam hari ni sebenarnya saya nak kalau boleh nanti kejap lagi untuk kerja rumah. Jadi normally kita pergi kerja rumah lah. Kerja rumah kita insya-Allah surah Furqan surah Furqan. Surah Furqan. Ni kerja rumah semua dengar ibadah. Okey, surah Furqan bermula ayat 63 sampai ayat yang ke panjang tu Ustaz. Okey, ayat 63 sampai 76. Sikit ya. Tak, sebab fikir tu panjang, bunyi macam panjang kan. Saya tengok mana kalimah tu. Okey. Jadi ingat yang kita tumpukan hanya isim mausul saja, aka yang dalam bahasa Inggeris that atau those. Dalam bahasa Melayu kita yang. Orang-orang yang. Segala yang. Itulah kan. Ya, saya. Jadi setakat ni kita buat hari ni punya kelas kita cuma ambil allazi, alladina, allati, allai atau allati saja. Okey, faham. Saya faham tadi kan bukan sampai surah tak, kita belum lagi. Tapi macam hari tu kita ambil macam bila ambil tentang huruf jar dan juga kata ganti nama. So kita tengok balik benda dah belajar. Ustaz stuck ni. Ustaz hang ni. Ustaz pakai internet RM1 ke Ustaz? Ustaz? dah habis masa kot. Okey. Assalamualaikum. Maaf, line terputus. Okey.
Ni apa dia punya line tak perlu. Tak tahu kenapa masa tu dia terus ni kacau. Okey. Jadi kita punya ni ayat surah Al-Furqan 63 sampai 76. Tolong tengok kat situ. Sekarang 3 perkara lah. Hari tu kita tengok domir saja. Wa hum antum ana nahnu kan. Lepas tu kemudian kita ambil huruf jar min ila an ala fi ruba ba kaf lam. Okey. Kemudian sekarang ni kita tambah dengan allazi, alladzina, allati, allai. Start itu Jadi kita ambil yang ni dulu. Tengok pada ayat-ayat. Jadi insya-Allah nanti kita akan buat soal jawab lah macam biasa. Siapa yang tak ada mikrofon, tolong sediakan mikrofon untuk kelas yang akan datang. Okey. Maknanya kelas hari apa dan pukul berapa je Ustaz? Ya, waktu ni lah. Dia start dapat sebenarnya sepatut kita berhenti 12.50 tadi kita berhenti. Faham? 12.50 patut dah berhenti tadi. Start daripada pukul 11.30 sampai 12.50. Hari apa? Ni hari ni? Oh, setiap hari ni. Setiap hari Rabu. Yep, hari Rabu. Sahaja. Okey, terima kasih. Maknanya Sifir tadi dah belajar lah Macam mana? Sifir dah belajar lah. Ya. Tapi nanti tuan tolong kontak dengan admin untuk dapatkan masalah buku tadi. Tadi kita ada buku sebenarnya. Cuma kita mudahkan cara dia, kita tak buat macam style isim fi'il huruf tu. Kita lebih tumpu kepada kalimah berulang. Sebab Al-Quran Karim kalimah berulang dia sebenarnya 114 perkataan sahaja. Yang mana 514 perkataan tu merangkumi 82% Quran. Faham. Jadi situ kita tumpukan. Kita tumpu pada bahagian yang lain. Pasal bahasa Arab kalau dia kata kita masuk isim fi'il huruf nanti dah kena dia punya hafal sebagainya akan kabut. So kita hafal sikit-sikit je. Baik. Satu kalimah, 2 kalimah je. Okey? Baik. Terima kasih banyak. Okey. Allahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia lafaz zihar walau tak sengaja sekalipun dia jalan. Kena. Ada orang tanya lafaz zihar tak sengaja pun jalan. Sebab benda ni adalah peraturan yang Allah Ta'ala turunkan. Tanda kita beriman dengan arahan Allah Ta'ala tu kita buat. Jangan, itu sebab benda tak boleh gurau lah. Macam bab cerai. Walau tak sungguh pun, kalau dia kata seorang lelaki kata pada isteri dia kata I divorce you ke, I scan ke, walau berlakon sekalipun jatuh. Walau berlakon sekalipun jatuh ni. Okay, baik. Wallahu a'lam.